Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami dari kumpulan 1 untuk tugasan berkumpulan bagi subjek integrasi komuniti ingin membawakan dan membentangkan kepada anda semuanya berkaitan dengan topik Baba dan Nyonya. Sebelum saya meneruskan sesi pembentangan kita pada kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Bila berselisih buat tak cakna, sungguh sudah bertentang mata. Sungguh benar pujaga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Oleh itu sebelum saya membuka platform ini dengan seluas-luasnya kepada bakal para pembentang kita sebentar nanti, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli pembentang untuk kumpulan 1. Yang pertama adalah saudari Nur Fatimah Zahra binti Muhazzir. Yang kedua adalah saudari Nur Ain Bashirah binti Azani. Yang ketiga adalah saudari Wan Nur Batrisha binti Wan Muhammad Sufi. Yang keempat adalah saya sendiri iaitu Muhammad Zarif Aiman bin Muhammad Zaki. Yang kelima adalah saudari Nurul Hijjah binti Makmur, dan yang terakhir tidak saya lupakan adalah saudari Nurul Nuraini binti Azri. Alhamdulillah, selesai sudah dengan sesi perkenalan kita bersama para pembentang yang bakal berkongsi kepada kita semuanya berkaitan Baba dan Nyonya sebentar sahaja lagi. Saya harap kalian dapat mengutip manfaat di setiap apa yang diperkatakan dan dikongsikan oleh bakal para pembentang kita sebentar nanti. Jadinya, tanpa membuang masa, saya mempersilakan dan membukakan platform ini seluas-luasnya kepada para pembentang kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan Baba dan Nyonya. Yang pertama sekali, Baba dan Nyonya merupakan segolongan kumpulan Cina yang bercampur dengan Melayu. Seterusnya, kumpulan etnik ini dikenali ataupun dinamakan sebagai peranakan. Yang ketiga, kaum lelaki digelar Baba dan kaum wanita digelar Nyonya. Seterusnya, mereka memanggil diri mereka sebagai Baba ataupun peranakan kerana kebudayaan mereka yang terdiri daripada tradisi Cina serta mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Yang kelima, kumpulan etnik ini terdapat di semenanjung tanah Melayu. Ia tertumpu di negeri-negeri selat iaitu di Melaka, Pulau Pinang serta Republik Singapura. Mereka ini juga dapat ditemukan di negara Thailand iaitu Gajah Putih. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina, tetapi sebaliknya mereka mengakui ataupun mendakwa bahawa mereka adalah rakyat British. Tambahan pula, mereka mengeji pendatang-pendatang Cina yang baru masuk dan mempunyai kelab yang tersendiri dan tidak membenarkan pendatang-pendatang Cina baru untuk masuk. Akhir sekali, dari segi agama, kebanyakannya masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha. Namun, telah ramai yang memeluk agama lain seperti agama Islam dan agama Kristian yang amat popular di kalangan remaja. Itu sahaja sedikit tentang pengenalan Baba dan Nyonya. Sejarah asal-usul Baba dan Nyonya. Masyarakat Baba dan Nyonya ini dikatakan telah wujud sejak lebih 600 tahun lalu, iaitu ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka apabila mereka datang untuk berdagang di bumi ini dan kemudiannya berkahwin dengan masyarakat Melayu. Sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina, tetapi sebaliknya mendakwa bahawa mereka adalah rakyat British dan amat berbangga dengan kedudukan ini. Mereka mengeji pendatang-pendatang Cina yang baru dan mempunyai kelab tersendiri yang tidak membenarkan pendatang-pendatang Cina masuk. Mereka memanggil diri mereka sebagai Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosial budaya di persekitaran mereka di zaman silam iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum-kaum Cina dan Melayu adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai Baba. Kebanyakannya masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha, namun telah ramai yang memeluk agama lain seperti Kristian yang amat popular di kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan pakaian dan agama Baba dan Nyonya. Pakaian Nyonya serupa dengan tradisi masyarakat Melayu, iaitu terdiri daripada baju kebaya yang dipadankan dengan baju panjang dan batik sarung serta kerongsang diletakkan pada bahagian baju. Selain itu,
ialah alas kaki buatan tangan yang memerlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi untuk menghasilkannya dari jalinan manik kaca bersegi-segi halus yang dijahit pada kain terpal. Pada mulanya, manik-manik ini manik-manik yang diperlukan untuk menghiasi kasut manik berasal daripada Eropah, tetapi lama-kelamaan banyak diperoleh daripada negara Jepun. Rekaan kasut manik tradisional sering memperlihatkan motif bunga Eropah dan warnanya mempengaruhi tempikan peranakan dan sarung dan batik sarung. Sejak 1930-an, kasut manik menjalani perubahan dengan diberi rekaan moden iaitu ditambah tumit. Seterusnya, agama Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya mengamalkan agama tradisional Cina. Mereka juga menyambut Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong. Mereka juga mengamalkan adat-adat Resam Melayu. Masyarakat Baba Nyonya adalah penganut agama Buddha. Akhir sekali ialah kesan peninggalan Baba dan Nyonya. Justeru, hingga hari ini masih ada lagi masyarakat Melayu berkenan menjadikan amalan dan pegangan masyarakat Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Kesan peninggalan ini terlihat jelas di Malaysia, terutama sekali di Pulau Pinang dan di Melaka. Lebih unik lagi, pakaian Nyonya iaitu berbaju kebaya dan sarung batik yang telah diolah pada zaman ini sering dipakai pada musim perayaan Aidilfitri dan sebagainya. Selain itu, mereka juga makan dengan menggunakan tangan dan masakan mereka berasaskan gulai menjadi kegemaran kaum peranakan. Hidangan seperti asam pedas, masak lemak cili api dan sambal belacan menjadi kegemaran sekaligus sinonim dengan masyarakat Melayu. Pelbagai variasi masakan yang telah dibawa oleh masyarakat Baba dan Nyonya hasil dan kesan daripada pengaruh Melayu, maka lahirnya masakan Nyonya yang menggunakan rempah masakan Melayu. Masakan tradisi Baba dan Nyonya ini selalunya dihidangkan dan disajikan ketika mana hari perayaan seperti sambutan Tahun Baharu Cina, sambutan hari lahir dan juga majlis perkahwinan. Dalam pengisian saya pada kali ini, saya ingin membawakan dan memperkenalkan kepada kalian semuanya 4 masakan yang popular dan terkenal di kalangan masyarakat Baba dan Nyonya. Yang pertama adalah kari kapitan. Kari kapitan adalah sejenis kari ayam Nyonya yang terhasil dari interaksi kompleks dari pelbagai ramuan serta rempah ratus yang digunakan oleh orang Melayu dan Cina. Masakan kedua yang terkenal di kalangan masyarakat Baba dan Nyonya adalah inci kabin. Inci kabin adalah hidangan ayam goreng ala Nyonya yang diperap bersama 5 jenis rempah dan santan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat serbuk 5 rempah adalah berbeza-beza, tetapi yang paling biasa adalah bunga lawang, bunga cengkeh, jintan, kulit kayu manis dan lada hitam. Masakan ketiga yang terkenal di kalangan masyarakat Baba dan Nyonya adalah nasi kunyit. Nasi kunyit adalah hidangan khas milik Baba dan Nyonya yang dimasak daripada beras pulut dengan santan dan kunyit. Hidangan tradisional ini juga dikenali sebagai nasi pulut kuning atau nasi kuning yang dihidangkan bersama kari ayam, rendang atau bersama telur rebus merah ketika perayaan bulan pertama untuk bayi yang baru dilahirkan. Dan masakan yang keempat dan terakhir yang ingin saya kongsikan kepada anda yang popular dan terkenal dalam kalangan masyarakat Baba dan Nyonya ialah ayam buah keluar. Ayam buah keluar adalah hidangan penting bagi masyarakat peranakan. Ia menjadi ikon dan sinonim terhadap budaya yang terpahat di hati mereka. Dahulunya bagi majlis-majlis kerajaan, hidangan ayam buah keluar ini akan diletakkan di atas meja panjang yang dipanggil tok panjang. Ia sebenarnya merupakan sejenis kari Baba dan Nyonya yang dimasak bersama buah keluar. Sekian dari saya, itu sahaja yang ingin saya kongsikan kepada kalian semuanya berkaitan budaya masakan masyarakat Baba dan Nyonya. InsyaAllah saya teruskan sesi pembentangan kita untuk video pada kali ini dengan saya berkongsi kepada kalian semuanya berkaitan dengan budaya perkahwinan masyarakat Baba dan Nyonya. Saudagar Cina di Melaka zaman silam gemar mempergundikkan atau memperisterikan wanita-wanita Melayu yang berasal dari semenanjung Tanah Melayu. Hasilnya suku Baba dan Nyonya memperlihatkan campuran antara budaya Cina dan Melayu. Orang peranakan biasanya berkahwin dengan pasangan setempat yang sama tarafnya. Lelaki yang kaya menggemari cincoi atau perkahwinan matrilokal, iaitu si suami menyertai keluarga si isteri.
Lamaran memerlukan buah tangan pinangan iaitu bakul berkilau 2 tingkat yang dibawa oleh pengantara yang mewakili pelamar kepada ibu bapa pengantin idaman. Kebanyakan suku peranakan tidak beragama Islam, sebaliknya memelihara adat penyembahan nenek moyang dari kaum Cina, tetapi ada yang memeluk agama Kristian. Majlis perkahwinan peranakan yang banyak mengetengahkan tradisi Cina merupakan antara perkahwinan tradisi yang paling berwarna-warni di Malaysia. Majlis juga diserikan dengan lagu berirama spontan Dongdang Sayang yang dinyanyi dalam bahasa Melayu dan ditari oleh para hadirin di jamuan. Pelat lorat dan cara berbahasa baba dan nyonya menyerikan lagi persembahan di majlis perkahwinan. Sekian itu sahaja dari saya untuk perkongsian berkaitan dengan budaya perkahwinan masyarakat baba dan nyonya. Okey, seterusnya kita masuk kepada amalan baba dan nyonya. Apakah itu amalan? Amalan ialah perkara biasa yang kita lakukan. Okey, yang pertama, amalan baba dan nyonya ialah mereka makan menggunakan tangan. Mereka makan menggunakan tangan hanya pada waktu mereka berada di rumah sahaja. Yang kedua, mereka makan dengan tertib dan sopan seperti masyarakat Melayu. Yang ketiga, mereka akan sediakan satu sudut untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat pemujaan di mana? Di ruang rehat mereka. Walaupun ruang rehat tu kecil je. Yang keempat, kaum baba pada setiap pagi akan melakukan upacara sembahyang sebelum melakukan sebarang pekerjaan. Amalan ini dikatakan untuk menjauhi maksiat serta memohon restu supaya dielakkan daripada kecelakaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pantang larang baba dan nyonya. Pantang larang baba dan nyonya yang pertama ialah mereka mempercayai pawang dan bomoh. Mereka akan berjumpa pawang dan bomoh untuk mendapatkan bantuan bagi menyelesaikan masalah mereka. Okey, contohnya apabila mereka mendapati seorang bayi yang menangis tak henti-henti dan mereka percaya bahawa bayi tersebut disampuk oleh jin ataupun hantu. Okey, disebabkan itu mereka berjumpa pawang dan bomoh untuk mendapatkan bantuan mereka supaya jin dan hantu itu dapat dikeluarkan daripada bayi tersebut. Pantang larang yang kedua ialah ibu yang hamil tidak boleh keluar rumah pada waktu senja. Sebab apa? Sebab dikatakan pada waktu itu syaitan, iblis dan hantu akan berkeliaran. Okey. Selain itu juga, langsui dan pontianak juga dikatakan amat menyukai darah ibu mengandung nak sulung. Jadi mereka perlu berhati-hati. Okey. Kalau terpaksa keluar, mereka hendaklah membawa barangan yang diperbuat daripada besi. Seperti apa? Seperti pisau. Untuk apa? Untuk taklukkan hantu tersebut. Okey, pantang larang yang ketiga ialah mereka masih mempercayai kepada perubatan tradisional. Seperti apabila mereka hendak merawat penyakit demam campak atau dikenali sebagai chicken pox, mereka perlu pergi ke bomoh untuk apa? Untuk mendapatkan air penawar. Air penawar ni mereka akan minum dan juga akan mandi. Mereka mempercayai bahawa air tersebut dapat mengubati penyakit demam campak tersebut. Seterusnya, kaedah berkesan, mendekat dan berinteraksi dengan masyarakat baba dan nyonya. Masyarakat kini kurang peka dengan kewujudan mereka disebabkan kelompok mereka yang amat kecil. Oleh kerana itu, masyarakat kurang berinteraksi dengan kaum baba dan nyonya. Sebagai rakyat yang hidup dalam pelbagai kaum, kita seharusnya cuba untuk mendekati dan berinteraksi dengan kaum tersebut. Dalam usaha menyelami masyarakat peranakan ini, kita seharusnya terlebih dahulu mendapatkan pendedahan awal tentang sejarah, adat, kebudayaan, gaya hidup dan perkahwinan mereka bagi memudahkan pendekatan kita terhadap mereka. Selain itu, kita juga harus mengetahui pantang larang mereka supaya tidak menyentuh atau melanggar sensitiviti mereka. Untuk pengetahuan semua, Universiti Kebangsaan Malaysia telah bekerjasama dengan Persatuan Peranakan Baba dan Nyonya untuk melancarkan program jalinan siswa komuniti. Program ini telah memberikan pendedahan tentang kaum ini dan beberapa pertunjukan diadakan seperti pertunjukan fashion dan sketsa. Sekian, terima kasih.